Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah kami yang disayangi, iaitu Puan Amy Eliani binti Mak Zain. Kami dari kumpulan 1 telah diberi tajuk tentang Ahmad Didat, pemikiran dan sumbangannya terhadap dunia Islam. Kami mempunyai 10 orang ahli kumpulan, iaitu Nur Batrisya binti Rishdi, Siti Nurhanim binti Muhammad Isa, Nur Izani binti Ramzi, Anwar Daniel bin Zainal Abidin, Dahlan bin Abdul Rashid, Muhammad Izlan bin Yusuf, Syahidatun Najwa binti Zanurin, Nikmatul Salihah binti Nikman, Nasyatul Fikriyah binti Muhammad Fakrul Razi, dan juga saya Muhammad Arya bin Makno. Isi kandungan yang terdapat adalah pengenalan, latar belakang, pemikiran atau idealisme, sumbangan kepada Islam dan kesimpulan. Pengenalan, kita akan menceritakan tentang serba sedikit tentang Ahmad Didat. Latar belakang beliau. Nama penuh beliau adalah Ahmad Husin Didat dan beliau telah dilahirkan pada 1 Julai 1918 Masihi bersamaan 22 Ramadan 1336 Hijrah. Beliau berasal dari India dan kemudian beliau berhijrah ke Afrika Selatan dan tinggal bersama bapanya pada tahun 1927 Masihi. Beliau tidak mendapat pendidikan formal kerana keluarga beliau kurang berkemampuan dan telah dididik secara berdikari dalam mencari ilmu. Pada permulaan beliau mencari ilmu, beliau bekerja sebagai penjaga di sebuah kedai Muslim yang berdekatan dengan pusat latihan mubaligh Kristian. Beliau telah diasap tentang isu-isu berkaitan dengan agama Islam, iaitu pedang dan isteri Rasulullah kenapa ramai, dan juga ada yang mengatakan Al-Quran ini daripada Yahudi dan Kristian. Pada permulaan mencari jawapan bagi membetulkan salah faham yang dilontarkan oleh mubaligh Kristian, beliau telah menemui kitab Azhar Al-Haq dan membetulkan salah faham. Dan kemudian beliau mencipta dhamma dan mengembangkan dakwah, khususnya dalam bidang perbandingan agama. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang pemikiran ataupun idealisme yang diguna pakai oleh Ahmad Didat. Ini adalah slide tentang pemikiran dan idealisme Ahmad Didat. Terdapat 6 poin yang kita dapat lihat. Okey, untuk pengetahuan semua, antara sumber terpenting yang diguna pakai dalam perjuangan Ahmad Didat adalah kitab Izhar Al-Haq. Okey, jadi kitab ini dia telah membuka satu peluang dan jalan kepada Ahmad Didat, dan beliau telah menggunakan kitab tersebut untuk mendalami dan mengkaji isu-isu yang berkaitan dalam kitab tersebut. Dan secara asasnya kita boleh katakan bahawa yang kitab ini dia telah menjadi satu titik penting di mana kitab ini telah mengubah hidup Ahmad Didat menjadi seorang Muslim yang biasa kepada seorang Muslim yang luar biasa. Okey, Ahmad Didat mendapat perhatian dalam membicarakan ilmu perbandingan agama. So, ketokohan Ahmad Didat ni bukan sahaja diperakui dalam dunia Islam, bahkan diperakui juga di dunia barat ataupun kita berkata dunia selain daripada dunia Islam. Dan daripada situ terdapat para sarjana daripada dunia Islam dan juga dunia barat dan selain itu yang berminat untuk mengkaji tentang ketokohan Ahmad Didat. Dan daripada situ juga Ahmad Didat ni telah mendapat pelbagai gelaran, antaranya adalah Muslim Writer, Muslim Apologist, South Africa Muslim Leaders, President of IPIC dan sebagainya. Antara ketokohan yang kita dapat lihat dalam peribadi Ahmad Didat ni adalah di mana Ahmad Didat ni sangat pakar dalam ilmu perbandingan agama, seolah-olah beliau berpegang kepada agama itu sendiri. Dalam satu perdebatan yang berlaku di antara Ahmad Didat dan seorang tokoh Kristian, mereka telah berdebat dan dapat dilihat bahawa Ahmad Didat tu seolah-olah beliau sangat arif dalam ilmu dalam agama Kristian itu sendiri berbanding dengan tokoh Kristian itu sendiri. Okey, untuk pemikiran idealisme yang seterusnya ialah Ahmad Didat memegang prinsip mengambil dan menekuni kitab suci agama lain, bukan menekuni amalan dan sikap penganut agama tersebut. Seterusnya, sikap yang berprinsip dan tegas dalam berhujah juga mencerminkan kepimpinan Ahmad Didat seperti seorang pemimpin politik di hadapan lawannya. Dan yang terakhir sekali, seorang yang berprinsip dan tegas menjadikan beliau sebagai seorang yang berpolemik dan suka berdebat dengan tokoh agama lain untuk mendapatkan kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nashatul Fihria binti Muhammad Fakir Razi, nombor matrik 19BT02025. Ahmad Didat juga aktif dalam berkarya, khususnya dalam bidang yang bertemakan Islam dan perbandingan agama ini. Karya-karya beliau melebihi daripada 10 buah karya yang melalui karya-karya itu juga menunjukkan keprihatinan dan perancangan yang sistematik beliau dalam menyampaikan dakwah melalui metod perbandingan agama ini. Ini kerana beliau telah meninggalkan khazanah ilmu yang bernilai kepada umat Islam masa kini. Antara karya-karya beliau ialah Al-Quran, The Miracles of Miracles, Arab and Israel Conflict or Conciliation, Can You Stomach the Best of Rushdie, Christ in Islam, Is the Bible God's Word, What the Bible Says About Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Crucifixion or Crucifixion, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the Natural Successor to Christ, Resurrection or Resuscitation, Was Jesus Crucified, What is His Name, and then Islam's Answer to the Racial Problems. Jelas di sini menunjukkan sebahagian besar karya-karya Ahmad Didat ini mengarah kepada bidang perbandingan agama, dan kesannya boleh dilihat pada hari ini, yang mana karya-karya ini masih diteruskan cetakannya oleh beberapa badan yang menumpukan dakwah melalui ilmu perbandingan agama, dan lebih jelas lagi membuktikan bahawa bahan-bahan perbandingan agama dan yang beliau karyakan ini masih relevan dan boleh diaplikasikan juga dalam konteks Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seterusnya saya akan menceritakan dengan lebih lanjut tentang gerakan dakwah Islamiah. Seperti yang kita semua tahu, membina jemaah melalui gerakan adalah antara sunnah Rasulullah SAW. Daripada satu unit yang kecil berkembang menjadi satu unit yang besar, dan seterusnya di sebuah unit yang kuat dan kukuh. Begitulah keadaan Ahmad Didat dan rakan-rakannya. Setelah syarahan dan ceramah mereka mendapat tempat dalam hati masyarakat, mereka ingin menubuhkan sebuah gerakan, dan pada 17 Mac tahun 1957, mereka telah bertemu dan berbincang tentang gerakan ini. Dan gerakan ini telah tertubuh secara rasminya pada 7 September tahun 1959, di mana G.H. Baker adalah presiden bagi gerakan ini, manakala Ahmad Didat memegang jawatan sebagai setiausaha. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izlan bin Yusof, kat matrik 19BT02021. Okey, saya akan sambungkan mengenai gerakan dakwah Islamiah. Okey, tujuan gerakan ini adalah untuk membetulkan salah faham dan juga mematahkan serangan golongan mubalik Kristian yang cukup kuat pada masa itu. Seterusnya, gerakan ini telah menambahkan keyakinan minoriti Muslim dan penyebaran Islam di Afrika semakin meningkat. Bahkan, aktiviti gerakan ini juga berkembang ke seluruh dunia. Sekitar 1980-an dan juga 1990-an, Ahmad Didat mengunjungi beberapa negara untuk berdebat dengan lawannya, terutama kalangan mubalik Kristian dan wakil-wakil terpengaruh dalam agama Kristian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Nurhanim binti Muhammad Isa dengan nombor matrik 19BT02004. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai salah satu daripada sumbangan Ahmad Didat kepada dunia Islam, iaitu syarahan umum, di mana syarahan umum ini merupakan antara sumbangan terbesar beliau yang mendapat perhatian dunia. Okey, seperti yang kita dapat lihat pada slide, syarahan umum yang sering dilakukan oleh beliau berbentuk dialog antara agama, terutamanya tokoh-tokoh daripada agama Kristian, dan sebahagian lain syarahan yang bersifat komunikasi sehala yang diselangi dengan sesi soal jawab bersama kalangan orang awam. Okey, detik pertama beliau menyampaikan ceramah secara terbuka adalah mengenai kehidupan Rasulullah SAW pada tahun 1942 di Avalon Theatre. Okey, selain itu, tajuk-tajuk syarahan umum yang pernah beliau sampaikan adalah seperti
Islam and other religions, Chris in Islam, dan juga what the Bible says about Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Jesus good. Dan syarahan umum yang disampaikan oleh Ahmad Deedat ini tidak berlaku hanya setempat sahaja, malahan beliau menjelajah ke merata tempat untuk menyampaikan syarahan termasuk Malaysia. Perkara ini dapat dibuktikan dalam penulisan Rafiq Ahmad 2015 di mana beliau mengatakan bahawa Ahmad Deedat pernah datang ke Malaysia dan menyampaikan syarahan umum di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 21 Februari 1992. Maka jelas di sini kita dapat lihat bahawa dakwah melalui syarahan umum memberikan impak yang tinggi kepada penduduk Islam di dunia dalam memahami ilmu Islam, khususnya ilmu perbandingan agama. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Solehah binti Niwan, nama matrik 19 BT 02023. Baiklah, seterusnya saya akan menyentuh berkenaan dengan protegi ataupun legasi yang telah ditinggalkan oleh Syekh Ahmad Deedat. Sumbangan terakhir yang telah ditinggalkan oleh Syekh Ahmad Deedat dalam dunia Islam ialah legasi ataupun pelapis dalam ilmu perbandingan agama. Di mana kalau kita lihat, ilmu perbandingan agama ini sangat jarang berlaku dalam kalangan tokoh Islam. Okey, Syekh Ahmad Deedat telah mengalami stroke setelah beliau kembali daripada memberi syarahan di Sydney, Australia pada pertengahan tahun 1996. Pada saat itu beliau berusia 87 tahun. Jadi pada saat itu beliau telah mengalami sakit iaitu stroke yang telah menyebabkan lumpuh satu badan bermula daripada leher sehingga kaki. Dan keadaan itu juga telah menyebabkan beliau tidak boleh bercakap dan tidak mampu untuk menelan makanan. Namun, deria pendengaran dan juga deria penglihatan beliau masih lagi berfungsi dengan baik dan jelas. Begitu juga dengan memori dan kecerdasan akal fikirannya juga masih berfungsi dengan baik dan tidak terjejas walaupun sedikit. Selain itu, beliau juga masih lagi mampu untuk melakukan mimik-mimik muka dan juga mampu untuk mengeluarkan suara untuk mengekspresikan perasaan marah ataupun sedihnya. Dan beliau telah mendapat rawatan di Riyadh, Arab Saudi, dan sejak itu beliau telah belajar berkomunikasi dengan menggunakan isyarat mata. Okey, seterusnya Syekh Ahmad Deedat, beliau telah menghembuskan nafas terakhir pada awal pagi Isnin pada tanggal 8 Ogos tahun 2005 bersamaan dengan 2 Rejab tahun 1426 Hijrah, dan beliau telah dikebumikan di perkuburan Islam Jerusalem, Afrika Selatan. Syekh Ahmad Deedat, beliau telah berjaya melahirkan protegi generasi awal sebelum beliau meninggal dunia, dan daripada generasi awal inilah ilmu perbandingan agama ini mula berkembang sehingga akhirnya melahirkan protegi dan juga generasi seterusnya, sehingga intipati ilmu perbandingan agama itu kekal sehingga kini. Dan protegi terawal yang dapat dikesan yang menuntut ilmu secara langsung dengan Syekh Ahmad Deedat adalah Dr. Zakir Naik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syahiratul Najwa binti Zanurin, nama matrik 19 BT 02022. Bila saya akan teruskan dengan Zakir Naik. Okey, Zakir Naik juga merupakan kelahiran dari India dan merupakan seorang doktor perubatan. Pada mulanya, beliau beranggapan bahawa pekerjaan sebagai doktor adalah untuk menyelamatkan manusia. Tetapi ada perkara yang lebih utama dalam menyelamatkan manusia. Beliau bertukar profesional dari seorang doktor kepada pendakwah. Beliau mula bergiat aktif dalam arena dakwah dan mendapat inspirasi dan didikan daripada Ahmad Deedat pada tahun 1987. Pelibatan awal beliau sebagai pendakwah dalam ilmu perbandingan agama setelah berguru dengan Ahmad Deedat bahkan lebih berkembang apabila beliau menubuhkan Islamic Research Foundation. Sebagai protegi langsung dengan Ahmad Deedat, Zakir Naik dikatakan Deedat Plus kerana pendekatan dan metodologi dakwah yang beliau guna mirip dengan Ahmad Deedat. Malah hubungan mereka dikatakan akrab sehingga Zakir Naik mencuba untuk merawat kembali gurunya yang lumpuh. Tambahan lagi, aura seorang guru dan anak didik generasi awal antara Ahmad Deedat dan Zakir Naik ini diteruskan dan rantaian ilmu ini bersambung apabila Zakir Naik membuka ruang yang lebih terbuka bagi dunia Islam untuk mendapatkan latihan secara langsung daripada beliau khususnya dalam bidang perbandingan agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwaruddin bin Zainal Abidin. Dan sebelum kami mengakhiri pembentangan kami, jadi saya ingin buat kesimpulan lah daripada rakan-rakan kami. Kesimpulannya, Ahmad Didat ni memang banyak memberi semangat. Salah satunya semangat Ahmad Didat ni dalam ilmu perbandingan agama terlalu besar dan mempunyai kesan pengaruh yang tersendiri. Selain itu, Ahmad Didat mempunyai legasi anak murid iaitu Zakir Naik, dan seluruh negara termasuk Malaysia juga mendapat pengaruh ilmu dari Ahmad Didat dan Zakir Naik untuk pengalaman dakwah perbandingan agama. Jadi jika ingin mengetahui lebih dalam mengenai ilmu-ilmu ataupun tentang Islam, silalah tengok YouTube lah. Sebab dalam YouTube ada banyak tentang perbandingan agama yang telah dibincangkan oleh Ahmad Didat dan juga Zakir Naik. Jadi sekian daripada kami, kumpulan 1. Terima kasih.